Kita ambil kisah Quran balik untuk senang faham. Kita ambil balik kisah Quran untuk senang faham. Apa dia? Kisah Nabi Sulaiman dengan semut. Kan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan semut. Pada ketika yang dialog yang kita baca dalam Quran tadi tu, itu pun ada kata isu dia. Kalau kita faham dalam konteks kita, adakah Nabi Sulaiman alaihissalam, kalau kita bayang agak-agak Nabi Sulaiman dia bercakap dengan semut tu macam mana? Adakah semut bercakap direct macam tu? Macam tu kan? Atau Nabi Sulaiman alaihissalam dia ambil semut letak kat telinga, ya macam tu kan? Kan? Kita dengar dialog, kita baca ayat Allah, dan memang ayat Allah menjelaskan bahawa Nabi Sulaiman alaihissalam berdialog dengan semut tu. Namlatun. Namlatun maksudnya suratul Naml, yakni surah semut, tapi ceritanya namlah, yakni kita katakan namlatun tu semut lah. Baik, tapi persoalan pertama, bagaimanakah Nabi Sulaiman alaihissalam berkomunikasi, dia bercakap, dia berdialog dengan semut, sedangkan kita tahu semut takkan cakap Arab. Kan? Dan kita tahu Nabi Sulaiman alaihissalam, wallahualam, kita tahu kena faham bahasa Arab ialah bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para anbiya yang lain ni tak cakap, dia orang tak cakap bahasa Arab. Sebab tu yang kita tahu ada bahasa Hebrew, ada bahasa Ibrani dan sebagainya. Dia tak cakap bahasa Arab. Allah menceritakan semula kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihissalam dalam konteks bahasa Arab, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan bahasa Arab, orang Arab. Itu pada sana. Tapi para anbiya yang lepas-lepas tak cakap Arab. Baik, jadi sekarang ni macam mana Nabi Sulaiman alaihissalam boleh bercakap dengan semua? Dialog tu macam mana? Siapa pakai suara siapa? Adakah macam tadi semut tadi kan? Nyi macam ni dan sebagainya? Tak tahu lah. Kan? Tetapi pada ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dengan semut, dua-dua saling memahami dialog di antara satu sama lain. Jadi begitulah juga kan dalam konteks di antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala, dialognya itu tidak semestinya dalam dialog yang kita faham seperti mana manusia sesama manusia. Tak. Sebab kalau tak ada nanti kan kita akan katakan di situ Allah berfizikal seperti mana manusia. Ada masalah lah. Jawabnya nanti akan ada unsur musyabbihat. Yang ni ada unsur yang kita sifatkan sebagai Allah itu berjasad dan sebagainya, malah hampir kita katakan menyerupai kepada sifat makhluk, yakni manusia. Tak boleh. Ibrahim alaihissalam yang hari itu pun kita katakan bahawa dialognya tadi itu apabila kaifa tuhil mauta, macam mana kau hidupkan yang mati tadi ni ya Allah. Jadi Allah kata kau ambil 4 ekor burung dan sebagainya. Tetapi bagaimanakah dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Allah? Yang pastinya tidak seperti mana manusia dengan manusia. Kita tak boleh faham itu. Nabi Ibrahim for sure lah, pastilah Nabi Ibrahim pakai suara dia manusia. Tetapi tidak bagi Allah. Tetapi di situ juga difahami bahawa adanya dialog. Tuan-tuan nak mudah senang nak pujuk hati macam tadilah cerita semut dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Difahami benda tu. Nabi Sulaiman mustahil, kalau ekologi kita dia tak letaklah semut kat telinga. Semut cakap ada waktu pagi dia. Tak. Tadi tak ada benda tu. Baik. Yang keduanya pun itu pun ada tentang persoalan apabila yang mengatakan bahawa Nabi Sulaiman alaihissalam dia bercakap dengan seekor semut betina. Sebab ayat itu, dalam ayat tu nanti tuan-tuan tengok balik, dia ceritanya namlatun. Namlatun dia dalam suratul Namli. Namlu ni maksudnya semut. Baik. Namlatun ni memanglah kalau dia sedang cerita seekor semut satu. Seko. Dia nak kata dalam ceritanya seko. Macam tu. Apa bukti tuan-tuan? Secara tak langsungnya tentang macam yang kita kata nanti dalam Ramadan akan adanya Lailatul Qadar. Dia ada tawaruta juga ni. So Lailatul Qadri ni satu malam. Nak ditegaskan bahawa tawaruta dekat sini dia merujuk kepada persoalan satu.
Jadi yang namanya semut itu pun hakikatnya bukan semut betina. Ada sebab orang ni kata, tetapi ustaz, ada satu ustaz tu dia kata yang dari segi sains pun membuktikan apabila dalam sains dia kata arahan daripada siapa kepada tentera-tentera ni? Semut apa? Permaisurinya. Permaisuri semua tu, queen-nya tu, yang dia kontrol tu. Tu yang pindah kat orang tu, dia kontrol tu. Kan? Queen-nya tu yang bagi arahan. Okey, kau gigit kaki orang tu, contoh katakan. Queen yang bagi arahan. Jadi dia nak kaitkan bahawa Namlatun itu ada merujuk kepada queen. Queen of the ants tu. Permaisuri kepada semua-semua tu. Dia nak merujuk kepada tu. Tahu tak? Dalam bahasa Arab secara mudah. Memang kita katakan bahawa bagi mana-mana perkataan Arab yang ada ta marbutah di belakangnya itu merujuk kepada muannas, merujuk kepada betina atau perempuan. Itu dalam banyak kalangan merujuk kepada muannas, lazimnya. Tapi kalau katakan macam An-Namlu belah bawah tu suratul Namli tu, maka lazimnya dia merujuk kepada muzakkar ataupun jantan, lazimnya. Tetapi begitulah juga tuan-tuan, dalam bahasa Arab dia tak semudah kita kata nampaknya ta marbutah memang perempuan, tak, atau betina. Tidak, kita tak kata itu. Sama juga macam Lailatul Qadar itu, kita tak kata malam betina. Kita tak kata malam betina, tapi kita kata Lailatul tu maksudnya hadhil lailah, malam ini, ataupun satu-satunya malam. Itu poin dia. Jadi senang ceritanya, dialog Nabi Sulaiman AS pada hakikatnya memang kepada satu ekor semut, tidak merujuk kepada seekor semut betina. Tak, pada hakikatnya. Pada hakikatnya dia tidak merujuk dekat situ. Memang betul daripada sudut sains adanya komunikasi di antara queen, permaisuri semut kepada tentera-tentera dia. Tapi konteks ayat dalam konteks Nahu pada hakikatnya tidak merujuk kepada semut betina, tapi dia merujuk kepada satu-satunya semut yang berada di situ, dan dialog itu berlaku di antara Sulaiman AS dan juga dengan semut. Okay? Jadi dialog, konteks yang kita nak faham sekarang ni ialah pastinya pada ketika itu dialog itu berlaku. Begitu juga di antara para nabi yang pernah berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi berkata-kata atau berdialognya Allah Subhanahu Wa Taala dengan para nabi tidak seperti mana yang kita fahami. Dalam arti kata lain ada suara dan sebagainya, tidak. Tapi begitu juga difahami daripada suasana itu seolah-olah adanya conversation, adanya dialog. Sebab Nabi Musa AS sendiri pun seperti mana yang disebutkan di sini, apabila di Bukit Tua, yakni di Bukit Tur Sina, mendapat pertabalan menjadi rasul daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itu pun, pada dasarnya ialah kalau tuan-tuan merujuk kepada surah Taha, tuan-tuan akan nampak api. Melalui api itulah persoalan dialog itu berlaku. Tetapi tidaklah kita katakan api itu Tuhan. Kita tak kata itu. Tapi difahami daripada sudut itu ada persoalan yang kita katakan dialog itu berlaku, tapi difahami dalam konteks yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Sebab kita kena dalam perkara ni kena hati-hati. Kita tak boleh semula kata seperti mana dialog manusia sesama manusia dan sebagainya, tak boleh. Ya, begitu juga macam hari itu apabila adalah kata yang apabila meninggalnya suami dia, kemudian isteri dia pun bertanya pada saya, dia kata, Ustaz, saya mengatakan kat rumah ni baru seminggu suami saya meninggal, orang-orang di kampung kata saya tak boleh keluar rumah, jangan buat benda tak senonoh sebab roh suami saya tengok, dia kata. Roh suami saya ada kat ujung katil 7 hari Ustaz, dia tu. Ni semua kepercayaan orang kita lah, kan? Ada kat keliling lah, apa semua sekali, tuan-tuan. Jadi dia kata pada saya, dia kata, jadi Ustaz saya pun takut lah Ustaz nak buat benda-benda tak senonoh, kadang dia nampak dia sedih lagi pula, dia kata gitu. Tuan-tuan, kita kena faham sungguh-sungguh lah tuan-tuan. Kalau kita ambil balik pada prinsip asas macam persoalan ni juga, kalaulah roh seperti mana yang kita faham boleh mengetahui serba-serbi segala-galanya pergerakan ahli keluarga dia dan apa saja, sebab seolah-olahnya macam bila dia masuk dalam ghaib, bermaksud dia boleh nampak dah benda-benda fizikal, dah terbuka dah segala-galanya. Kalaulah itu yang berlaku, jawabnya sekarang ni,
Di mana beza di antara sifat makhluk, yakni roh, dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mengetahui. Jawabnya tak ada beza lah. Kan, dari segi logik untuk kita faham daripada sudut asas. Tak boleh terima kan. Jadi sekarang ni seperti mana yang kalau kadang-kadang yang macam kita faham seolah-olahnya roh boleh nampak kita, apa saja yang kita buat. Ibu-ibu kalau kata suami dah meninggal nanti, aku tak nak kahwin lagi, nanti suami aku marah. Banyaklah. Kahwin je. Pedulikan dia. Pedulikan dia. Dia tak tahu. Sama juga yang suami-suami. Isteri ni nak jalan. Awak tak tahu. Happy go lucky mah. Masa muda yang sekali ni ialah dia takkan tahu benda. Betul, kita setuju ada hadis yang menerangkan suasana tertentu, keadaan tertentu. Di atas izin Allah, dia akan tahu sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Ya, tapi sebahagian tidak mutlak. Tak ada tuan-tuan. Kalau tak ada, mana beza di antara makhluk dengan Allah? Khalik pencipta. Kadang-kadang kita terlepas pandang pada asas-asas tapak bahawa Allah tetap Allah sebagai pencipta, sedangkan kita, roh dan sebagainya adalah makhluk. Jauh beza tu daripada sudut tu. Jadi kita kena pegang sungguh-sungguh. Jadi begitulah juga tadi macam dialog-dialog yang dikatakan di situ bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dengan Musa AS ketika dalam dialog tersebut pada hakikatnya tidaklah bersifat seperti mana yang kita faham, seperti mana perbualan di antara manusia sesama manusia, tuan-tuan. Okey, baik. Kemudian dijelaskan di situ bahawa Firaun laknatullah disifatkan sebagai Firaun ini disifatkan sebagai seorang yang begitu sombong. Kalau tuan-tuan tengok kepada ayat 20-21, start daripada 21, tuan-tuan boleh nampak kat situ, maka dzaba wa asa thumma adbara yas'a. Semuanya itu menunjukkan bahawa dia sememangnya seorang yang cukup ingkar. Dan fakadzdzaba wa asa, dia takdzib, dia mendustakan kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Dan itu juga dia menderhaka dengan secukup jelas. Asa, isian itu maksudnya cukup derhaka. Thumma adbara yas'a, dan begitu juga pada ketika itu dia berpaling, tuan-tuan. Dalam arti kata lain, buat tak tahu, dia benci terus berpaling. Sebab itu tuan-tuan, secara ibrah umum dalam banyak keadaannya, berpaling daripada seseorang juga pada hakikatnya memang tak berapa kena daripada sudut akhlak. Walaupun mungkin kita tak bergema dan sebagainya, tetapi jangan terus melarikan diri daripada suasana tersebut. Tak ada. Kalau dapat seboleh mungkin, kita katakan walaupun kita kurang gemar dan sebagainya, cubalah tunjuk satu reaksi yang kita rasakan sesuai dan agak munasabah dalam kita cuba membetulkan keadaan, ataupun kita untuk cuba menerima, tengok pada suasana yang sewajarnya lah. Jangan terus bangun, suami cakap, ibu-ibu terus bangun, tak nak. Begitu juga dengan suami, kadang-kadang kita lelaki ni ada dah tak banyak sikit ego yang kita sedia ada ni. Begitulah juga, jangan terus belah macam tu. Dia tak cantik. Daripada sudut muamalah, daripada sudut tasarruf manusia sesama manusia, sebenarnya dia tak berapa elok. Dalam banyak keadaan sebenarnya, bila kita berpaling itu sebenarnya dia dah banyak melukakan hati. Benar, kita mungkin boleh menyekat sebahagiannya, tak bercakap, ataupun kita kata daripada lebih melukakan hati mungkin, tetapi sekurang-kurangnya ataupun paling-paling tidak, berhati-hatilah, tengok waktu tadi lah, bukan semudah kata terus berpaling. Dan kita nampak bahawa Firaun laknatullah sampai pada satu tahap dia mengatakan bahawa dengan kesombongannya bahawa dia telah mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Tuan-tuan tengok pada surat 34, perenggan di sebelah bawah, yang nombor 2, perenggan bawah yang kedua, ialah baris ayat di bawah tu, dia telah mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Dia mengaku sampai pada tahap tu. Tetapi begitulah juga tuan-tuan, bagi orang yang kita katakan keras, bagi orang yang kata egonya tinggi, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada Nabi Musa alaihissalam, dan begitu juga kepada Nabi Harun alaihissalam, adik-adik, supaya bertemu dengan Firaun laknatullah, dan berbicara dengan mereka dengan secara lembut. Kita tahu bahawa dalam kita berdakwah, dalam kita bercakap dengan orang, kita ada 3 kaedah. Lagi-lagi dalam banyak keadaannya kita tengok kepada kesesuaian. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita ada 3 kaedah. Kita gunakan secara hikmah, kemudian kita gunakan nasihat, dan kemudian yang ketiganya mujadalah.
Baik, dalam dakwah pertamanya, kalau dalam konteks dakwah bila dakwah ni secara umum lah tinggi. Tapi secara mudahnya kita katakan kalau bila kita bercakap, kita menegur orang dan sebagainya, satu, gunakan hikmah. Dua, gunakan nasihat yang baik. Wal mau'izatil hasanah. Kemudian tiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Yani gunakan mujadalah ni maksudnya macam berbincang lah. Mujadalah. Baik. Lazimnya hikmah ini pada orang yang agak tinggi egonya. Cari orang yang ego keras-keras ni, gunakan hikmah. Nasihat ni lazimnya pada orang yang ada ilmu tapi masih lagi agak kurang. Ya. Kemudian bagi orang untuk berbincang, mujadalah ni orang yang sememangnya ada ilmu, cuma dalam banyak keadaannya agak tersasar. Kita tengoklah tuan-tuan, dengan pengalaman hidup kita bermasyarakat, kadang-kadang kita boleh mengagak lah. Orang ni macam mana aku nak gunakan dia, macam mana dan sebagainya. Kita kena tengok. Orang yang jenis orang kata asyik je nak menang. Yang itu kita gunakan hikmah sikit. Maksudnya pelan-pelan. Kadang-kadang bagi-bagi contoh, bagi-bagi logik dan sebagainya. Yang itu pelan-pelan lah. Kita masuk kat situ pelan-pelan, insyaAllah. Jadi dia boleh nampak. Dia akan nampak, betul juga. Dia gitu. Keras jangan dilawan dengan keras. Dia akan mantul balik. Tu kalau katakanlah ibrah, kalau dalam rumah tangga pun sama juga. Kalau suami tengah keras, isteri dia diam. Diam je. Jangan dimaki-maki, jangan dilawan-lawan. Sila-sila kan kena cerai sekarang. Diam. Itu dalam banyak keadaannya. Telan, pahit-pahit lah, nangis-nangis lah. Tak apa. Tapi jangan lepas pintu, tu lusyus pula. Tahu, tarik pelan-pelan. Lepas tu jerit ke belakang. Masalah lain. Okay. Baik, jadi senang cerita ni, jangan dihempas pintu, jangan dibaling pinggan. Keras tak boleh dilawan dengan keras, sebab dia akan mengakibatkan satu akibat yang lebih teruk. Jadi kalau pada orang yang ego, keras kepala, asyik nak menang aja, hikmah, masuk pelan-pelan, guna logik, insyaAllah dia akan boleh nampak satu-satu. Bagi nasihat yang baik ni, orang tu dia ada ilmu, tapi dalam dia memahami ataupun dia tahu satu-satu perkara tu, dia masih lagi kurang jelas kadang-kadang. Dia masih lagi kurang jelas. Benda tu masih lagi dia tak berapa nampak bagaimana pada hakikatnya untuk kita pujuk dia, untuk kita betulkan pendirian dia. Itu dalam banyak keadaannya. Begitu juga kadang-kadang, contoh macam mujadalah ni, dalam arti kata dia ada ilmu, tapi kadang-kadang ilmunya agak tersasar. Kadang-kadang dia rasakan itu adalah yang benar, tapi kadang-kadang bila kita bagi balik, cantumkan balik satu-satu prinsip, mungkin dia baru nampak. Contoh, katakanlah, sebab kadang-kadang ada setengah orang kata dia benda ni, ya, keras, baik. Seperti contoh katakanlah macam kita tahu bahawa boleh bukasan ada satu ayat ni. Okey, peringkat akhir yang kita baca tadi tu, ayat ini menjadi dalil bahawa tujuan pengutusan Rasul iaitu untuk menyampaikan hidayah kepada manusia agar mengenal Allah. Okey, dan kita pun selalu kata awwaluddin ma'rifatullah. Seawal-awal agama ialah mengenal Allah. Kita dah kata gitulah, cukup jelas. Jadi bila kita dah kata macam tu, maksudnya apa-apa hal pun dalam bab agama kena kenal Allah dulu. Tetapi begitu juga kadang-kadang ada orang mempertahankan, jangan dia cakap apa-apa hal pun Allah dulu. Tapi kadang-kadang dia agak tersasar apabila dia kata tentang persoalan man nafasa man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Bukankah itu dia bertentangan? Kan dia kata kalau nak kenal Allah, kena kenal diri dulu. Sedangkan dalam masa yang sama tadi dia kata kalau nak tahu agama, kena kenal Allah. Jadi ilmu tu ada pada dia, tapi kadang-kadang pegangannya agak tersasar. Jadi bila nak mujadalah ni adalah sesuai bagi dengan orang yang ada ilmu, tetapi kadang-kadang tersasar. Sebab hakikatnya sekarang ialah untuk kenal agama Allah, nak kenal Quran, nak kenal kita katakan segala-galanya, kena kenal Allah terlebih dahulu. Tetapi dalam dia kata kena kenal Allah,
dibiasakan ada kumpulan-kumpulan tertentu lah. Kadang-kadang kita, tapi dia kata juga, kita kena kenal diri kita dulu, baru dapat kenal Allah. Terbalik pula, daripada bawah ke atas. Dia tak betul lah. Dia kena kenal Allah dulu yang maha hebat, baru kita akan nampak, oh di situlah kehebatan Allah pencipta dan siapa kita sebagai yang dicipta. Baru kita nampak. Jadi ada ilmu tapi agak tersasar. Jadi sebab tu Nabi juga saya tegaskan yang macam tadi tu, yang man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, itu sebenarnya bukan hadis. Sebab ada orang kata tu hadis. Tak, itu bukan hadis. Kita tolak tepi terus. Sebab dia tak betul. Nampak sangat tak betul dan bertentangan kepada awwaluddin ma'rifatullah. Untuk kenal agama mesti kenal Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu secara langsung. Jadi begitulah juga tuan-tuan, dalam kita sebenarnya ada pengalaman bercampur dengan orang dalam masyarakat. Kita tahu orang ni rasanya kalau nak bercakap, nak tegur dia memang tak boleh direct. Kena pelan-pelan. Kena pula yang mungkin namanya katakan macam kata contoh katakan kita pergi masjid, tengok pegawai syarak ke dan sebagainya, tengok imam satu, imam dua, apa semua sekali dengan serban, dengan jubah, tapi jubahnya menutup buku lali contoh kan, melengit apa semua sekali. Kita belajar dengan hadis Nabi, Nabi kata tak boleh melengit, tak boleh tutup buku lali ke dan sebagainya, sebab itu adalah lambang kepada fahar, lambang kepada sombong. Sekarang nak tegur tu imam, aku ni cili-cili mandi dan kita ni cili pun dah kecil tapi lepas tu pun tak pedas no, kan? Macam mana aku nak cakap ni? Jadi mungkin kena cakap pelan-pelan. Mam, kalau imam kalau katakan cantik pakai tu, kalau kata jubah tu angkat sikit, kemas lagi lawa mam. Pandai-pandai lah pusing. Pandai-pandai lah pusing. Tengok mungkin nampak mertua kita ke, tengok suami kita dalam pakai kain melengit ke apa semua sekali, bagi kain plekat baru. Bang, tu kain plekat tu dah longgau, dah lusuk tu yang nasi turun itu kan. Cuba pakai yang baru, mesti kemas. Contoh, kan? Apa lagi kan? Masuk pelan-pelan, kadang-kadang, insyaAllah dia boleh nampak. Maknanya macam biasa lah kan, suami-suami kan, macam orang selalu kata lah, nak tegur isteri, yang awak apa ni, berapa banyak garam kampit, berapa kampit awak letak ni. Contoh, nak bunuh saya ke? Kan direct no tu, uji hati mandi kan. Jadi kalau boleh kena pelan-pelan lah sikit, sedap, tapi kalau kurang sikit lagi sedap. Contohlah kan, ada setengah orang, tak boleh ustaz, isteri saya ni memang kena cakap direct, dia cakap pelan-pelan, dia tak faham. Itu masalah lain. Itu masalah lain, memang ada setengah orang macam tu, dia tak boleh kias, dia tak faham. Cakap direct lah patut. Tapi pemilihan kata-kata itu penting. Sebab dalam semua ni, dalam konteks dakwah ni, baik sama ada hikmah ke, nasihat yang baik ke, sama ada kita nak buat berbincang, dia tetap memerlukan kepada cara tu satu, message dah dua, kemudian yang ketiganya intonasi suara, cara masuk pelan-pelan dan sebagainya, itu semua kena betul. Secara tak langsung kita tak boleh, walaupun mungkin kita ada message, walaupun mungkin kita ada benda yang kita nak cakap, tapi jangan terlalu keras. Biasanya kita ada message tapi yang orang tak boleh terima sebab terlalu keras. Itu masalah ni. Jadi kita kena agak-agak tengok pada orang tu macam mana yang sepatutnya kita cakap. Sebab tu bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui sifat Musa alaihissalam, sebab Musa alaihissalam ni antara sifatnya dia keras. Dia di antara para nabi yang agak keras dari segi sudut pendirian dia. Bukan keras lah, tapi tegas. Message tetap message, prinsip tetap prinsip. Jadi Allah sendiri mengingatkan kepada Nabi Musa AS, kalau berjumpa dengan si Tagha itu, yang namanya si Taud, yang namanya Fir'aun laknatullah, kena cakap pelan-pelan, cakap lembut-lembut. Itu bahasa mudahnya. Sebab nanti di ujung cerita, bila keras dengan keras, lazimnya akan menyebabkan daripada sudut akibatnya lebih besar. Kalau tuan-tuan tengok kat situ pun, cuba tengok pada perenggan yang sebelah yang kedua, muka surat 35 disebutkan di situ bahawa golongan ini selalunya memerlukan pendekatan yang berhikmah dan berlemah lembut. Sebab apa? Pendekatan sedemikian boleh meringankan sedikit tindak balas negatif yang diterima dan mengurangkan darjah keangkuhan mereka. Dalam arti kata lain, kadang-kadang mungkin dalam konteks kita orang Melayu, dan saya sendiri banyak berpegang kepada perkara ini, pada prinsip ini, iaitu kadang-kadang mungkin kita kalah sedikit, tak apa, tetapi kita akan menang banyak. Untuk satu jangka masa yang panjang kita akan menang. Itu pada dasarnya.
Tapi kadang-kadang dalam banyak keadaan, bagi dalam saya perhatikan dalam masyarakat kita, dalam banyak keadaan, dia nak menang juga time tu. Tapi kadang-kadang, di hujungnya itu, dia kalah berpanjangan. Ini yang kita tak nak. Tuan-tuan cuba tengok. Perhati pada sirah Nabi SAW dalam perjanjian Hudaybiyah. Nabi kalah kalau dipandang daripada sudut tu. Dipandang pada sudut perjanjian tu, Nabi kalah. Nabi tak boleh masuk ke Mekah pada waktu tu. Nabi terpaksa balik semula ke Madinah. Sedangkan kata persiapan untuk mengerjakan umrah tu dan sebagainya, semua dah siap dah. Semua ada. Para sahabat sendiri pun pada waktu kecil hati dengan Nabi SAW dan sebagainya, semua nampak sangat. Lepas tu daripada sudut antara perjanjian tadi tu ialah apabila orang Islam yang dah balik ke Mekah tak boleh pulang. Kan, dia terpaksa tinggal dekat Mekah. Dia tak boleh kita katakan untuk dihantar balik ke Madinah. Sedangkan orang Mekah yang pergi ke Madinah kena dipulangkan ke Mekah. Nampak sangat dipandang pada satu konteks singkat, pendek. Pada waktu tu Islam dan Nabi SAW memang kalah. Malah perjanjian awal tu sendiri pun bila nak diletakkan di antara perjanjian di antara Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ketika tu sendiri wakil daripada orang kafir cakap tak, Rasulullah tu bang, tak boleh letak atas perjanjian. Sebab kalau kau letak atas Rasulullah tu, bermaksud aku dah ikhtiraf engkau. Terpaksa tu kau buang, potong, Umar dan geram. Tapi pada ketika itu juga Nabi kata tak apalah Umar, tak ada masalah apa-apa. Letak je lah Muhammad bin Abdullah. Yang ini perjanjian ini di antara orang kafir Quraisy Mekah, dan itu juga dengan Muhammad bin Abdullah. Tak ada pun pertabalan pengakuan apa-apa dalam konteks Islam. Nabi memang tersungkuh habis dalam satu konteks yang singkat. Tapi disebabkan yang kalah sikit tu, Nabi menang banyak. Berlembutnya Nabi bukan bermaksud Nabi macam taliri atau mengalah 100%, tak. Strategi. Bermaksud kadang-kadang tak mesti bila kita dalam anggota masyarakat, kita bercakap dengan orang, time tu kita mesti nak menang. Tak. Jangan tuan-tuan. Ada waktu kadang-kadang nilai penghormatan, nilai akan datang, nilai kemuliaan akan sampai kat kita sekiranya untuk jangka masa panjang kita mengalah pada ketika tu. Percayalah. Dia tak mesti pada ketika kita bercakap dengan orang kita mesti nak menang. Tak mesti. Tak apalah, kita telan. Walaupun mungkin pada ketika itu kita benar. Contoh macam Muhammad SAW. Dia benar pada ketika itu. Tapi tak apa. Tapi di hujung cerita itu sebenarnya terlalu banyak kemenangan yang Nabi peroleh. Begitu juga kita, tuan-tuan. Kadang-kadang mungkin ada hak-hak kita kadang yang jiran kita ambil ke dan sebagainya. Kata dia naikkan tembok, masuk sikit setengah kaki ke, satu kaki ke. Kan? Dia betul-betul atas sempadan. Tapi yang start sempadan itu sempadan belah kita. Tembok belah dia tu betul-betul atas sempadan. Kan? Yang lagi seketul batu-batu punya lebar tu sebelah kita. Amboi, dia dah ambil dah. Tak banyak sikit kau katakan tanah kita tau. Tak apalah tuan-tuan, sikit. Alah, bukan bawa masuk kubur pun. Mana boleh ustaz? Dia rumah saya dah. Betul satu sudut. Tapi kadang-kadang yang kita boleh cuba sabar sikit tadi tu, kita akan menang satu hari lagi. Sabarlah. Minta kekuatan daripada Allah supaya diberikan kemudahan yang lain-lain dan sebagainya. Pelan-pelan. Ni sebenarnya kuasa Tuhan, tuan-tuan. Sebab tu kita dalam banyak keadaannya, hakikat sebenar-benarnya yang maha mengetahui hati, jiwa manusia adalah Allah. Apa yang kita fikirkan, ya Allah, sebenarnya niat aku macam ni, tapi orang dah salah pandang pada aku. Kau bagilah aku kekuatan untuk aku sabar dan sebagainya. Kau gantikanlah dengan lebih baik satu hari nanti. Mudah-mudahan Allah tu adil, tuan-tuan. Kan kita pegang kan, Allah itu maha adil. Jadi di atas keadilan Allah, bersabarlah. Satu hari nanti akan sampai kemenangan untuk kita. Bentuk apa jangan tanya. Apakah bentuknya, apakah caranya, macam mana hak kita akan dipulangkan oleh Allah. Yang itu jangan tanya. Itu hak mutlak Allah. Tapi begitu juga tuan-tuan, bila kita tengok pada sirah-sirah Nabi SAW, maka di antara mesej, cara masuk, cara cakap, kesemuanya itu perlu diambil kira supaya dari segi kesan dakwah tadi itu benar-benar memberikan kesan kepada kita, satu, dan mereka. Dan begitu juga secara tak langsung, kalaulah mungkin ada benda-benda yang negatif pun dia agak kurang, tidaklah kata keterlaluan sampai pada satu tahap kita tak tertanggung. Paling-paling tidaklah. Okey, baik. Jadi tak payahlah buat puasa ni pun. Okey, baik, tak apalah. Mungkin sebagai satu ringkasan berkaitan
berkaitan dengan bab puasa yang kita akan sambut lebih kurang 10-11 hari ini mudah-mudahannya. Ingatlah tuan-tuan bahawa yang Allah SWT katakan bahawa dalam konteks puasa tadi itu la'allakum tattaqun, supaya kita akan bertakwa kepada Allah SWT, yakni dalam arti kata lain akan bertambah baik, bertambah iman kita kepada Allah SWT. Tapi begitulah juga tuan-tuan, bermula dengan ayat tersebut, saya suka untuk sebutkan balik seperti mana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dikatakan bahawa kita biasa dengar juga, apabila datangnya puasa ataupun datangnya Ramadan tadi ini, maka akan terbahagilah manusia kepada 3 golongan. Yang mana selepas dari dengan adanya dengan datangnya Ramadan, dia akan menjadi lebih baik daripada sebelum Ramadan. Satu. Yang keduanya, dia dengan lepas Ramadan pun macam tu juga, taklah baik, taklah jahat. Lepas Ramadan pun walaupun dah melalui ibadat puasa dan sebagainya, macam tu juga, dia tak berubah. Tak berubah, macam tu lah. Kaki maki orang, macam tu juga maki orang. Orang kata salatnya yang fardu aja jugalah, tak ada sebarang perubahan dan sebagainya pun tak jalan juga. Dua. Golongan ketiga ialah diverse, yakni orang yang mana lepas daripada Ramadan, dia akan menjadi lebih teruk daripada sebelum Ramadan. Akan nanti juga tuan-tuan, na'udzubillah, kita minta sangat-sangat dengan Allah SWT supaya kita akan termasuk golongan yang pertama. Sebelum Ramadan yang sekarang ni kita dah bertatih, saya yakin dan percaya sebagian daripada tuan-tuan, ibu-ibu, ada yang kata berpuasa sunat Syaban, Isnin Khamis untuk melatih dan sebagainya. Mudah-mudahan kesemuanya itu sebagai satu persiapan lah untuk menghadapi Ramadan. Ikutlah pada kata-kata Imam Malik rahmatullah alaih, apabila dia kata ibadat ini macam makanan. Ibadat ni macam makanan. Ada orang mungkin dia suka pedas, dia tak boleh makan kalau tak ada pedas. Mesti ada pedas, mesti ada cili padinya, kadang-kadang dan sebagainya. Kena orang kata orang Jawa mungkin macam saya agaknya, dia suka santan kan, yang lemak-lemak. Jawabnya mesti adalah benda-benda macam tu. Silakanlah jalan. Ada orang dia tak suka benda-benda tu, dia suka pening aja, kan, masak air aja, senang bini dia hidup. Campak je kan, tak payah bukan kata pera-pera santan, tak payah. Untung dapat laki je tu, senang susun, memang takkan gemuk je confirm. Okay. Baik, jadi maksudnya sekarang, oleh kerana ibadat itu macam makanan, begitu juga setiap orang ada kekuatan pada ibadat. Ada orang disuka dengan qiyamul lail, berterusanlah dengan qiyamul lail pada Ramadan. Ada orang suka dengan Quran, teruskan dengan Quran, bacalah Quran. Ada orang suka dengan zikir dan sebagainya, teruskan dengan zikir. Jadi melihat kepada suasana tersebut, raikanlah kelebihan yang kita ada, kekuatan yang kita ada. Jangan orang kata terlalu risau dengan kita katakan dengan amal ibadat orang lain. Kita ikut kepada kemampuan kita dan kita cuba pergi seperti mana yang sepatutnya. Dalam kita menambah bersungguh-sungguh, bermujahadah dalam ibadat puasa kita. Sungguh-sungguhlah pada ketika itu dengan apa yang kita rasakan. Inilah yang memang aku suka. Suka sedekah, tuan-tuan, jalan sedekah. Pada Ramadan tadi tu suka sedekah, beli kuih, buat kuih ke bagi ibu-ibu ke dan sebagainya. Masuk masjid, tuan-tuan, bila tarawih tadi tu target satu hari paling kurang RM1. Masuk je masjid, masuk je surau, masuk tabung RM1, RM1. Tuan-tuan, dan kita tahu bahawa pahalanya berganda. Jadi ikutlah pada kekuatan masing-masing. Dalam arti kata lain, ikut dan bersungguh-sungguh. Jangan sekadar buat, tak nak, bersungguh-sungguh dan cuba jadikan bahawa dalam konteks Ramadan ini untuk kita jadikan dia sebagai satu permulaan untuk menukar kepada satu benda yang lebih baik. Pakailah konsep tasawuf, yakni adanya at-takhalli dan adanya at-tahalli. Untuk Ramadan ni guna 2 kaedah, satu at-takhalli, satu lagi at-tahalli. Satu at-takhalli, satu lagi at-tahalli. Baik, satu at-takhalli. At-takhalli ada kha. At-takhalli ni maksudnya kita kosongkan, buang benda-benda yang karut-karut, suka buang masa dulu sebelum Ramadan.
Jarang baca Quran, kita buang. Tamak, kita buang. Apa lagi? Suka maki-maki, tadi kita berhenti. Mana yang berasap-berasap, kita buang. Benda itu sama itu. Buang. Jadikan Ramadan tahun ni terus, buang terus, habis kita. Tapi bila dah buang, jangan kosongkan dia. Sebab at-takhallid ni memang konsepnya ialah mengosongkan benda-benda yang ataupun kita purify, kita buang. Benda-benda yang tak betul, kita buang. Bila dah mula kosong ke tempat tu, yang ni jiwa manusia, hati manusia, maka dia perlu kepada at-tahalli. At-tahalli, hias balik. Masukkan pula, dah kosong, masukkan pula dengan benda-benda yang mahmudah, benda-benda yang baik. Tadi, daripada orang kata suka buang masa, okey, kita hias balik. Dengan apa? Mungkin dengan zikir. Duduk diam-diam daripada tak reti nak buat apa-apa, tapi zikirlah. Duduklah, Allah, Allah ke dan sebagainya. Tak kisahlah tuan-tuan. Jangan risau, sebab saya tahu ada sebagian orang bila dia nak start, Ustaz, hari ni hari apa hari ni hari Jumaat. Hari Jumaat nak zikir apa Jangan. Zikir je apa saja, tak kisah. Memanglah ada sebagian ulama' menetapkan, tapi ketetapan itu pun pada dasarnya bukan ketetapan fardiyah. Maksudnya fardu itu benda yang mesti ada. Zikirlah apa saja yang kita teringat. Allah, Allah, jalan Allah. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Allah hadir. Tak apa. Tak salah apa-apa. Kita teringat yang la haula wala quwwata illa billah. Jangan. Kan? Kita nak subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. On. Jangan aja. Yang penting, masukkan benda yang dah kosong, hiaskan dia. Kalau dapat, tak suasana mungkin, suasana Ramadan yang ada kesesuaiannya, lepas subuh ataupun juga dengan sebelum buka. Dua waktu ni tuan-tuan, dalam banyak keadaannya, dia agak betul-betul sesuai dan seronok untuk Quran. Percayalah. Lepas-lepas daripada subuh tadi tu duduk atas sejadah. Percayalah dekat saya, capai Quran tu, duduk ngaji sekejap. Oh, tenang. Betul. Tapi pastikan, kalau dapat rutin, ni kan ni masalah manusia. Dia nak baca Quran, tapi tala dia teringat tadi tu, tengok Quran kat atas lemari atas tu. Dah duduk ni. Malasnya nak bangun. Tu yang mana? Kena pula ada mula dah, mata dah redup sikit. Bangun kejap lah, habis. Dah pukul 9 dia bangunnya. Tak payah. Jadi sudah tahu dah nak baca Quran, dah teringat dah, masa nak salat tadi tu agak-agak dalam capaian kita kalau kita duduk pun. Dah duduk, kita just capai je macam tu, terus baca. Rutin tu penting. Cara tu penting untuk bertindak supaya dapat mencapai apa yang kita inginkan. Itu penting. Jadi dalam kata-kata lain sekali, at-takhalli dan juga at-tahalli. Buat sungguh-sungguh tuan-tuan, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik. Baik, kemudian berkaitan dengan yang akhirnya berkaitan dengan Lailatul Qadar. Tuan-tuan, itulah antara malam yang mudah-mudahan kita akan dapat. Tetapi percayalah sungguh-sungguh tuan-tuan, pegang sungguh-sungguh, pegang sungguh-sungguh. Dia adalah anugerah Allah. Bila kata anugerah Allah, tertakluk mutlak ke atas Allah SWT untuk bagi pada siapa yang nak. Dan begitu juga, jangan lari daripada tapak dalam mencari Lailatul Qadar. Ada orang mencari Lailatul Qadar, dia mencari pahala yang 83 tahun lebih tu, tetapi tapak itu dah mula lari daripada tapak hakikat mencari keredaan Allah SWT. Sebab tu lazimnya orang tak jumpa. Sebab tapak asas dah lari. Sepatutnya kita beribadat liya'buduni, kata Allah, untuk kita sembah Allah, kita menyerahkan diri pada Allah, benar-benar kita cuba seikhlas mungkin untuk Allah, untuk redha Allah, bukan untuk Lailatul Qadar. Tapak dah tak betul. Antara perasan dan tak perasan, sebenarnya tapak tu dah lari. Waktu majoriti orang macam mana dia buat, ialah pahala tu insya-Allah. Pahala tu insya-Allah mudah-mudahan atas rahmat dan ihsan Allah. Tetapi begitu juga bagi kita, pastikan niat betul. Kita niat semata-mata kerana Allah SWT, bukan kerana fadilat-fadilat yang memang walaupun dijanjikan, tapi kadang kita manusia kadang overlook, dia terlepas pandang. Dia mencari fadilat yang 83 tahun. Tapi sebenarnya bukan dia mencari redha Allah. Itu yang kadang tak jumpa. Jadi bermujahadalah, bersungguh-sungguh dengan ibadat-ibadat yang kita dah dibuka ruang depan mata oleh Allah SWT. Pakailah dia. Dan saya tak tahu, tapi saya amat-amat mencadangkan supaya bermula malam 15. Bermula daripada malam 15, bersedialah untuk menunggu kata lintasan ataupun saat dan detik Lailatul Qadar. Benar, Nabi SAW memberikan panduan umum. Yang Nabi bagi panduan itu pun sebenarnya umum. Walaupun dalam hadis sahih dan sebagainya, tapi kena faham. Nabi SAW bagi panduan umum 10 akhir Ramadan
hari-hari ganjil, itu adalah kelazimannya. Tetapi begitu juga sejarah dalam Islam membuktikan juga pernah berlaku di luar daripada 10 malam terakhir, yakni malam yang belasan-belasan, dan pernah juga pada zaman tabi'in yang pernah berlaku di bawah daripada 10 Ramadan. Pernah berlaku. Sebab kita pegang asas Lailatul Qadar adalah hak mutlak Allah. Dia boleh bagi pada siapa yang dia nak, dia boleh lalu lintaskan pada siapa saja atau pada mana-mana malam yang dia kendaki. Kita tak boleh minta betul-betul, Tuhan, malam 25 tu memang yang dekat surau ni murid baiknya. Alang-alang aku datang surau, biarlah malam tu Tuhan, aku lambat sikit tidur. Kita tak boleh minta macam ni. Itu adalah hak mutlak Allah sebenarnya untuk manusia. Dia nak bagi, itu adalah anugerah. Mudah-mudahan kita mujahadah sungguh-sungguh. Jadi secara tak langsungnya, malam ni macam tutup kelas kan? Tak payah share lagi lah. Malam tutup kelas, sebab minggu depan memang dah tak jumpa lagi. Lepas tu mungkin kalau ikut pada takwim kita, buat pemilihan besarnya pada Isnin malam tu dah. Isnin malam kan? Semalam ke Selasa malam? Selasa malam kan? Tak apa, Selasa pun tak jumpa Khamis. Kan kita tak jumpa lagi. Jadi dalam arti kata lain, bersedialah untuk bertemu dengan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan Karim. Kita kena seronok sebab hari hadis Nabi. Ingat, buat ingat satu ikhlas. Ingat sungguh-sungguh hadis Nabi SAW menunjukkan bahawa Allah akan pandang pada semua makhluknya pada malam tersebut, pada malam Ramadan yang pertama. Tapi Allah hanya akan pandang pada orang yang benar-benar seronok dengan kedatangan Ramadan. Siapa rasa beban, rasa berat kerana Ramadan sampai, Allah tak pandang. Malah ada hadis riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala amin mengatakan bahawa dalam hadis tu dia kata lam yu'adzibuhu abadan aw kama, yang mana dia tidak akan diazab selama-lamanya oleh Allah. Dalam arti kata rahmat Allah terlalu melimpah luas, tetapi kepada orang yang benar-benar seronok dengan kedatangan Ramadan. Jadi dia jadi macam tak sabar, excited nak sampai Ramadan. Itu pada dasar. Jangan jadi nak bergaya sudah. Sikit-sikit lah, sikit-sikit boleh lah. Tak salah. Dalam kehidupan dunia tak salah. Tapi agak-agak lah mana-mana yang sepatutnya lah. Baik, rasanya itu saja kot untuk malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat. Panjang umur, kita jumpa lagi lepas raya. Nanti nak start balik raya lepas raya tu, orang sini telefon dulu lah. Saya tak tahu orang sini raya berapa lama. Saya tahu setahun, 2 tahun, saya tak tahu. Kan raya kita panjang kan, lebih-lebih. Itu pula lah. Orang kalau orang sini jemput saya datang sampai kan. Tuan rumah, kalau dia kata tak ada lah kan. Nasib dia kan. Dagang 4 malam, kan sudah. Baik, wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم على ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebenaran sebagai satu kebenaran dan berikanlah kami kekuatan untuk menurutinya ya Allah, dan Kau berikanlah kepada kami kebatilan itu sebagai satu kebatilan dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhkannya ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.